Bayangkan sebuah kampung yang tenang di Malaysia, yang tiba-tiba digemparkan dengan penemuan yang mengerikan. Sebuah kawah nasi lemak ditemui dengan objek misteri di dalamnya. Penduduk kampung terkejut, berita tersebar seperti api dan habar angin mula merebak dengan pantas. Di sebalik rahasia yang memualkan ini tersembunyi kisah perzinaan antara seorang Puan Sri dengan seorang pekerja di ladang yang dikuasai nafsu. Setiap perincian terungkap, lapisan demi lapisan rahasia gelap dari kawah nasi lemak yang penuh dengan soalan. Dari kesan mencurigakan hingga hubungan terlarang yang membawa kepada tragedi, apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik rumah agam itu? Dan bagaimana sebuah kawah nasi lemak menjadi kunci kepada teka-teki yang menyejukkan tulang belakang? Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan, tetapi drama yang penuh dengan tipu daya, nafsu, dan rahasia gelap yang akan menggegar emosi Anda. Agustus 2022, penghujung musim tengkujuh di sebuah daerah di Negeri Sembilan yang luar biasa kering. Ini membawa kepada suasana yang kering dan panas terik. Sawah padi yang dulunya menghijau kini mula merekah, debu tanah bertebaran setiap kali angin bertiup. Di tengah-tengah suasana itu, seorang lelaki tua bernama Pak Samad menunggang motosikal lamanya perlahan-lahan menuju ke balai polis daerah. Wajahnya kelihatan letih, matanya yang dalam penuh dengan kebimbangan. Pak Samad bukanlah seorang yang mudah panik. Sepanjang hidupnya, dia hanyalah seorang petani biasa yang biasa menghadapi pelbagai masalah kehidupan, daripada kegagalan tuayan hingga kejatuhan harga padi. Tetapi kali ini, kebimbangannya sangat besar. Bukan karena sawah padi, bukan karena lembu kerbau, tetapi karena anak lelakinya, Azlan, telah hilang selama lebih sebulan tanpa kabar berita. Azlan bukanlah seorang yang suka menghilangkan diri begitu sahaja. Dia berumur 35 tahun, seorang yang rajin bekerja, pemilik ladang durian terbesar di kawasan itu. Ramai di Negeri Sembilan mengenalinya sebagai seorang yang rajin, berdisiplin, dan berwawasan. Dengan ketekunannya, ladang itu berkembang dengan pesat sehingga menjadi model untuk petani durian lain di kampung berdekatan. Tetapi sejak awal Julai 2022, Azlan telah hilang secara tiba-tiba. Teleponnya tidak dapat dihubungi. Rumahnya sunyi sepi. Hanya Suryati, istrinya, yang menjaga semua urusan di ladang. Setiap kali Pak Samad coba bertanya tentang anaknya, jawaban Suryati akan sentiasa sama. Abang Azlan lari ke selatan, ayah. Dia berhutang judi. Ada orang datang menuntut hutang di rumah, dia takut lalu lari. Mungkin sekarang dah lintas ke Singapura. Setiap kali mendengar jawaban itu, hati Pak Samad membantah. Dia mengenali anaknya sendiri. Azlan mungkin bukan seorang yang pandai bergaul atau banyak bercakap, tetapi dia tidak pernah menunjukkan minat dalam perjudian. Sebaliknya, hidupnya hanya berkisar tentang durian, ladang durian, dan kebunnya. Bagaimana mungkin seorang yang sibuk menjaga beratus-ratus pokok durian menjadi penjudi sehingga berhutang banyak? Pada hari itu, dengan hati yang tabah, Pak Samad memutuskan untuk datang ke balai polis. Dia duduk di hadapan seorang pegawai polis muda, Inspektor Kamal, yang bertugas menerima laporan. Suaranya serak ketika berkata, "Inspektor, anak saya tak mungkin lari kerana hutang judi. Saya kenal dia. Ladang dia pun maju. Durian pun dah nak jual. Tak ada sebab dia nak tinggalkan semuanya. Tolong saya, Inspektor. Saya merayu. Tolong siasat lebih dalam. Mesti ada sesuatu yang tak kena." Kata-kata itu bukan sahaja keluar dari mulut seorang ayah, tetapi juga dari naluri seorang petani tua yang sepanjang hidupnya setia membaca isyarat dari alam semula jadi dan manusia. Mata Pak Samad berkaca, tetapi suaranya tegas. Dia yakin ada rahasia gelap yang tersembunyi di sebalik kehilangan Azlan. Inspektor Kamal mendengar dengan teliti. Dia tahu bahwa kes orang hilang sebegini sering berakhir dengan kesimpulan mudah bahwa lari kerana hutang. Tetapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Samad yang membuatkan dia tidak dapat menutup file case itu begitu sahaja. Ada keyakinan, ketegasan seorang ayah yang tidak boleh diabaikan. Negeri Sembilan bukanlah kawasan asing bagi case-case rumit. Selain dikenali sebagai sumber pertanian, di sini juga terdapat banyak ladang besar. Perniagaan besar sering datang dengan masalah besar, sama ada persaingan, hutang, atau konflik dalam keluarga. Dan entah mengapa, naluri Kamal berbisik bahwa kehilangan Azlan bukan sekadar kisah seorang lelaki yang lari kerana hutang. Pada hari itu, matahari Negeri Sembilan masih panas terik menyinari sawah padi yang mula menguning. Tetapi di bilik kerja balai polis, suasana bertukar menjadi tegang. Laporan Pak Samad direkodkan secara rasmi dan sejak itu roda penyiasatan mula berputar. Tiada siapa tahu bahwa aduan seorang petani biasa akan membawa kepada kisah gelap, kisah cinta terlarang, kengerian, dan jenayah yang akan menggemparkan seluruh masyarakat.
Inspektor Kamal merenung file laporan di atas meja, lalu mengangkat muka memandang Pak Samad yang penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menjemput Suryati, istri Azlan, untuk memberi keterangan secara rasmi. Keesokan harinya Suryati datang ke balai polis dengan wajah pucat lesi dan mata bengkak. Rambutnya kusut masai dan dia kelihatan lemah seperti baru melalui malam yang panjang tanpa tidur. Sebaik saja duduk di atas kerusi, dia menunduk, menarik nafas dalam-dalam, lalu mula bercerita. Suami saya dah pergi lebih sebulan, katanya dengan suara yang perlahan. Dia berhutang banyak, berjuta ringgit. Semua karena perjudian. Saya dah coba halang, tapi dia tak nak dengar. Inspektor Kamal mengangguk memberi isyarat kepada Suryati untuk terus bercerita. Kira-kira sebulan lepas, dia meneruskan ada 4 orang lelaki datang ke ladang. Mereka menggugut, mencederakan Abang Azlan, lalu cakap kalau tak cepat bayar hutang, mereka akan rampas durian di ladang. Malam tu juga Abang Azlan lari. Dia cakapnya pergi ke Johor dulu, lepas tu mungkin terus ke Singapura. Sejak tu, saya tak pernah dengar kabar dari dia lagi. Suryati menggunakan tisu untuk mengesat air mata. Sekarang saya kena uruskan semuanya seorang diri, ladang, hutang, dan anak kami yang masih kecil. Memang berat, Inspektor. Saya cuma coba bertahan. Pegawai-pegawai muda yang berada di dalam bilik itu berasa simpati, tetapi di sudut bilik Pak Samad hanya menunduk, menggenggam penumbuk dengan erat. Di sebalik wajah tua yang berkedut, ada kemarahan yang terpendam. Dia tahu bahwa Suryati bercakap dengan lancar, tetapi hatinya menjerit bahwa semua itu hanyalah alasan. Tak betul, dia merumut perlahan, hampir tidak kedengaran. Azlan bukan penjudi. Dia tak mungkin tinggalkan anak bini macam tuh. Inspektor Kamal mencatat setiap kata-kata Suryati. Dia memerhatikan perincian kecil, gerak-geri Suryati yang menunduk ketika bercakap tentang hutang. Hakikat bahwa dia menekankan bahwa dirinya kini adalah mangsa. Semuanya kelihatan meyakinkan, terlalu meyakinkan malah. Selepas memberi keterangan, Suryati dibenarkan pulang ke rumah. Sebaik saja pintu tertutup, Pak Samad berjalan ke meja kerja inspektor. Suaranya bergetar, tetapi matanya bersinar dengan keyakinan. Inspektor, katanya, tolong jangan percaya cakap dia. Anak saya bukan orang macam tuh. Sejak kecil sampai besar, saya tahu perangai dia. Dia mungkin degil sikit, tapi dia tak pernah pegang kad judi pun. Dia baru kahwin. Kalau ada masalah pun mesti bukan pasal hutang. Kamal merenung lelaki tua itu dalam-dalam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang sukar untuk diabaikan. Dia memutuskan untuk menyiasat perkara ini lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Kamal bersama 2 orang anggotanya pergi ke ladang Azlan yang terletak di luar Bandar Negeri 9. Ladang itu luas, dikelilingi pagar dawai berduri. Beberapa kandang durian tersusun dengan teratur. Dari luar, tempat itu kelihatan makmur. Durian gemuk kelihatan sihat. Bunyi mereka kedengaran sehingga ke jalan. Gambaran yang sukar untuk dibayangkan bahwa pemiliknya berhutang banyak. Di halaman depan rumah, Suryati sedang memberi arahan kepada beberapa orang pekerja. Wajahnya kelihatan letih, tetapi masih coba menunjukkan dirinya sebagai wanita kuat yang dapat berdiri sendiri. Di sebelahnya, seorang lelaki sasa memakai baju teh lama dan seluar pendek. Dia ialah Borhan, salah seorang pekerja yang dikatakannya paling setia. Ini Borhan, Suryati memperkenalkan. Dia orang yang banyak tolong saya sejak Abang Azlan pergi. Kalau tak ada dia, saya tak tahu macam mana. Borhan menunduk hormat kepada polis dengan sopan, lalu tersenyum kecil. Kami cuma coba membantu, katanya. Inspektor kesiankan Puan Suryati yang kena pikul beban seorang diri. Kami pekerja pun nak tolong setakat yang termampu. Kamal memerhatikan interaksi itu dengan teliti. Ada sesuatu yang tidak kena, cara Borhan berdiri terlalu dekat dengan Suryati. Cara dia cepat mencelah kata-kata Suryati seolah-olah menjadi perisai pelindung. Tetapi pada masa ini, tiada bukti apa-apa. Selepas berbual seketika, kumpulan polis itu meminta diri untuk pulang. Dalam perjalanan balik ke balai, salah seorang anggota pasukannya berkata, kalau Azlan betul-betul lari kerana hutang, kenapa ladang dia masih beroperasi macam biasa? Saya tengok durian pun masih gemuk, kandang pun dijaga dengan baik. Tak macam perniagaan yang nak lingkup pun. Kamal mengangguk. Betul. Dan satu lagi, cara Suryati bercerita nampak sempurna sangat. Perincian sampai sebut pasal Singapura, macam dah siap skrip pun. Dan Borhan pun nampak terlalu setia, terlalu banyak cakap untuk seorang pekerja biasa. Pak Samad yang duduk mendengar berkata selepas menarik nafas panjang. Saya dah cakap mesti ada sesuatu yang tersembunyi. Tolong jangan berhenti mencari.
Kata-kata itu semakin menguatkan tekad Kamal. Dia tahu bahwa walaupun tiada bukti yang kukuh, case ini tidak boleh ditutup hanya dengan alasan hilang karena hutang judi. Ada sesuatu yang lebih gelap di sana, sesuatu yang menunggu untuk didedahkan di sebalik pagar dawai berduri dan kandang durian itu. Dan tanpa mereka sadari, bayangan malam yang panjang akan mendedahkan rahasia gelap cinta terlarang dan kengerian yang lebih kejam daripada kemarau di negeri 9 tahun itu. Matahari petang mula condong ke barat di negeri 9 ketika Inspektor Kamal duduk di bilik kerjanya, merenung file case yang baru dikumpul. Di dalam file itu ada keterangan Suryati, laporan Pak Samad, dan rekod lawatan ke ladang. Semuanya kelihatan teratur rapi, tetapi terlalu rapi. Dia menarik nafas panjang, berumut kepada diri sendiri perlahan-lahan. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Kata-kata Pak Samad masih terngiang di telinganya, keyakinan seorang ayah yang enggan percaya bahwa anaknya lari karena hutang judi, keyakinan yang tidak lahir dari sangkaan semata-mata tetapi dari pengalaman hidup. Sementara itu, cerita Suryati yang penuh dengan perincian semakin menimbulkan syak wasangka dalam diri Kamal. Kisah yang terlalu seragam biasanya menyembunyikan sesuatu. Keesokan paginya, Kamal mengumpulkan pasukan kecilnya di bilik mesyuarat. 4 orang pegawai penyiasat turut hadir, termasuk 2 orang polis muda yang baru ditugaskan ke unit jenayah. Di papan putih, Kamal menulis beberapa perkara penting. Azlan hilang lebih sebulan. Suryati mendakwa suaminya berhutang judi lalu lari. Ladang masih beroperasi macam biasa, dan Borhan kelihatan terlalu menonjol sebagai seorang pekerja yang setia. Dia menunjuk ke arah nama Borhan dengan pen. Orang ni yang ganggu pikiran saya. Gerak-geri dia macam seorang pelindung kepada Suryati. Kalau dia cuma seorang pekerja, kenapa boleh rapat sangat dengan Suryati? Salah seorang pegawai polis muda membantah, mungkin sebab dia betul-betul setia inspektor. Mungkin dia kesian tengok Puan Suryati seorang diri. Kamal mengangguk perlahan-lahan. Mungkin juga. Tapi dari pengalaman saya, kesetiaan yang berlebihan jarang berlaku tanpa sebab. Selalunya ada sebab di sebaliknya, terutamanya bila seorang wanita ditinggalkan suami secara tiba-tiba. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Semua orang menunggu arahan. Kamal menutup pen lalu berkata dengan tegas, mulai malam ini, kita akan buat pemerhatian secara rahasia. Saya nak tahu apa sebenarnya yang berlaku di sebalik pagar dawai berduri itu. Kita akan aturkan pasukan untuk menyamar di tempat strategik. Jangan bagi sesiapa tahu, termasuk pekerja lain. Ingat, kita bukan sekadar mencari orang hilang. Mungkin kita sedang berdepan dengan sesuatu yang lebih teruk. Pada malam itu, 4 orang polis menuju ke tanah terbiar kira-kira 1 kilometer dari ladang. Di sana ada bukit dengan semak yang tebal, cukup untuk digunakan sebagai tempat bersembunyi. Mereka mendirikan hemah kecil berwarna gelap dan menyamarkannya dengan ranting dan daun. Dengan teropong pada waktu malam, mereka dapat memantau hampir seluruh kawasan, dari rumah besar, kandang durian, hingga ke kamp pekerja. Beberapa hari pertama berlalu dengan membosankan. Dari pagi hingga malam, apa yang mereka lihat hanyalah aktiviti biasa. Suryati bangun pagi, memberi arahan, menjaga pembelian makanan ternakan. Borhan bekerja keras di kandang, mengangkut guni berat, sementara pekerja lain mengikuti arahan. Semuanya kelihatan normal dan biasa, sehingga ada pegawai dalam pasukan mula ragu-ragu. Mungkin Azlan betul-betul lari karena hutang, inspektor, seorang polis muda berbisik melalui radio komunikasi. Nampaknya kita buang masa saja. Tetapi Kamal yang menunggu laporan setiap malam masih yakin. Sabar. Watak sebenar manusia selalunya terdedah pada waktu malam ketika mereka rasa tiada siapa yang memerhati. Dan pada malam kelima minggu kedua, sesuatu berlaku. Kira-kira pukul 11 malam, ladang menjadi sunyi. Lampu di kamp pekerja dipadamkan. Hanya bunyi cengkrik yang bising. Dari pintu kecil kamp seorang lelaki sasa muncul. Dia ialah Borhan. Dia menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan keadaan selamat lalu berjalan dengan pantas menuju ke rumah besar. Pegawai-pegawai menahan nafas. Teropong mengikuti setiap pergerakannya. Setibanya di belakang rumah, pintu kayu dibuka perlahan-lahan dari dalam. Seketika, susuk tubuh seorang wanita muncul. Suryati. Dia menjenguk keluar ke halaman. Lalu dengan pantas menarik Borhan masuk ke dalam. Pintu ditutup semula. Pegawai-pegawai semua berpandangan. Tiada keraguan lagi. Pada malam-malam berikutnya, corak yang sama berulang kali berlaku. Borhan akan menyelinap keluar senyap-senyap, masuk ke rumah Suryati, dan keluar semula menjelang subuh. Apabila laporan gambar dan video dihantar ke meja kerja Kamal, dia terdiam lama.
Hatinya berat bukan karena terkejut tetapi karena firasatnya menjadi kenyataan. Sekarang jelas, katanya akhirnya. Cerita hutang judi hanyalah alasan. Kalau Azlan betul-betul lari, kenapa istri dia boleh ada hubungan dengan pekerja secepat ini? Saya Syak Azlan tak pernah keluar dari negeri 9 pun. Pak Samad yang dipanggil untuk menerima makluman perkembangan kes mengangkat tangan menutup muka. Air matanya membasahi pipi, tetapi bukan kekeliruan lagi, melainkan kesakitan. Saya dah cakap, anak saya tak mungkin tinggalkan anak bini. Mereka mesti tahu sesuatu. Kamal menepuk bahu lelaki tua itu perlahan-lahan. Bertenang, Pak Samad. Kami akan siasat kebenaran. Tapi kalau tak ada bukti fizikal, kami masih tak boleh menuduh mereka. Apa yang kami ada sekarang hanyalah hubungan terlarang yang masih belum mencukupi. Malam berlalu. Negeri 9 tenggelam dalam keheningan. Hanya bunyi cengkerik dari sawah padi yang kering yang bising. Tetapi di sebalik keheningan itu ada rahasia besar yang mula terungkai. Kamal menyadari bahwa langkah seterusnya perlu lebih berani. Hubungan rahasia antara Suryati dengan Borhan hanyalah pintu kecil yang membawa kepada teka-teki yang lebih besar. Di manakah Azlan? Dia bersumpah bahwa sebelum Tengkujuh berakhir, kebenaran mesti muncul walau seberapa gelap pun. Pagi itu, bilik mesyuarat di Balai Polis Negeri 9 lebih tegang daripada biasa. Inspektor Kamal merenung gambar-gambar yang berselerak di atas meja, gambar dari pemerhatian rahasia, bayangan Borhan yang keluar dari kem tengah malam, pintu rumah besar yang dibuka dari dalam, dan bayangan Suryati yang menariknya masuk. Semua bukti menunjuk ke arah satu perkara dengan jelas. Hubungan terlarang. Tetapi Kamal tahu bahwa hanya kisah curang tidak cukup untuk mengikat mereka. Kita mesti ada bukti bahwa Azlan tidak pergi, tetapi mungkin menjadi mangsa. Kalau tak ada benda tuh kita cuma boleh buat tuduhan melulu, katanya dengan suara yang tenang tetapi mantap. Seorang pegawai polis angkat tangan. Kalau macam tuh kita geledah rumah dengan kandang durian, Inspektor. Mana tahu jumpa kesandara atau barang Azlan. Kamal menggeleng sambil menekan pen di papan putih. Tak boleh buat macam tuh. Kita kena ada alasan yang sah di sisi undang-undang untuk masuk. Kalau tak, mereka boleh saman balik kita sebab buat salah. Lepas tu kes ni boleh lingkup. Kita kena masuk dengan cara yang buat mereka tak syak apa-apa. Dia berhenti seketika lalu menulis perkataan kesehatan haiwan di papan. Sekarang ni ada isu wabak penyakit dalam durian di beberapa kawasan di tengah semenanjung. Kalau kita masuk sebagai pasukan dari Jabatan Pertanian, kita boleh periksa kandang durian, ambil sampel air, tanah, atau tengok dapur masak makanan ternakan pun. Itu alasan yang rasmi. Mereka tak boleh tolak. Ahli pasukan berpandangan. Lalu mengangguk setuju. Ide ini munasabah dan bijak. Beberapa hari kemudian, sebuah kereta dengan logo Jabatan Pertanian berhenti di hadapan pintu ladang Azlan. 3 orang pegawai memakai pakaian seragam turun dari kereta dengan veil dan kotak sampel. Suryati kelihatan tidak selesa ketika keluar menyambut. Selamat pagi, Puan, seorang pegawai menyapa dengan mesra. Kami dari Jabatan Pertanian. Ada program pemeriksaan kandang durian dan makanan ternakan secara berkala. Kami nak minta ambil sampel untuk diuji di Makmal. Suryati memandang ke arah Borhan yang berdiri di sebelahnya. Lelaki muda itu kelihatan tegang, tetapi dia tidak dapat menolak. Kalau dah peraturan, silakanlah. Jawab Suryati dengan senyuman nipis. Seorang pegawai dibawa oleh Suryati untuk melihat-lihat kandang durian, sementara 2 orang lagi berpisah dengan alasan untuk mengambil sampel air dan tanah. Mereka memeriksa setiap sudut dengan berhati-hati. Di belakang rumah, seorang pegawai yang merupakan pakar forensik ternampak sebuah dapur besar yang digunakan untuk memasak makanan durian. Secara sepintas lalu dapur itu kelihatan normal, tetapi matanya menangkap sesuatu yang tidak kena. Serpihan kecil berwarna putih kelabu melekat di dinding dapur, bercampur dengan abu. Dia berlutut, menggunakan penyepit logam untuk mengambilnya sedikit, lalu menyimpan ke dalam beg bukti. Tekstur serpihan itu yang kasar dan rapuh membuatkan jantungnya berdegup lebih kencang. Dengan wajah yang masih tenang, dia bangun. Dapur bersih, Puan. Kami cuma nak ambil sedikit sampel abu ni saja. Itu prosedur yang standar, katanya dengan mesra. Suryati mengangguk dengan pantas. Oh, silakanlah. Di sudut halaman, Borhan merenung ke arah pegawai itu dengan tajam, seolah-olah ingin memastikan tiada apa-apa yang tidak kena. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Selepas pemeriksaan kurang dari 1 jam, pasukan itu meminta diri untuk pulang dengan sopan. Kereta Jabatan Pertanian meluncur kembali ke jalan besar. Apabila sudah agak jauh dari ladang, salah seorang pegawai menghulurkan beg yang berisi sampel abu kepada Kamal. Inspektor, saya tak pasti ni abu kayu.
Rasanya macam abu tulang. Kita kena hantar uji di Makmal. Kamal mengambil bag itu dengan muka yang serius. Hantar malam ini juga cuma Makmal yang boleh sahkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan penantian. Setiap kali telepon berdering, Kamal berharap itu adalah berita dari Makmal. Dia tahu bahwa hasil analisis kali ini mungkin menjadi titik perubahan penyiasatan. Akhirnya laporan rasmi tiba. Sampul surat bertutup dihantar terus ke tangannya. Kamal perlahan-lahan membukanya, membaca ayat pertama, lalu menutup mata. Di dalam laporan itu tertulis dengan jelas bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa Abu mengandungi serpihan tulang manusia dewasa. Kemungkinan besar lelaki. Bilik kerja sunyi sepi. Semua pegawai merenung Kamal, menunggu tindak balas. Dia meletakkan laporan di atas meja lalu berkata dengan suara yang tenang tetapi berat. "Syak wasangka kita betul. Ada tulang manusia dalam dapur tuh. Dan ada kemungkinan besar itu tulang Azlan. Kalau macam tuh apa langkah seterusnya, Inspektor?" Seorang pegawai lain merungut. Kamal bangun berjalan perlahan-lahan ke papan putih lalu menulis perkataan DNA. "Kita kena sahkan identiti mangsa. Kita akan pergi ambil sampel DNA dari Pak Samad lepas tu bawa bandingkan dengan serpihan yang kita jumpa. Kalau sama, memang tak ada jalan untuk mereka terlepas lagi." Ahli pasukan mengangguk serentak. Semua orang tahu bahwa kebenaran semakin hampir. Pada malam itu Kamal tidak terus pulang ke rumah. Dia duduk di bilik kerja seorang diri, merenung gambar Azlan dengan keluarga yang pernah diberikan oleh Pak Samad sebagai dokumen lampiran. Wajah Azlan di dalam gambar tersenyum dengan ikhlas, memeluk anak lelakinya yang masih kecil. Kamal merasai beban moral yang lebih berat daripada tugas. "Tidurlah dengan tenang, Azlan," bisiknya. "Kami akan buktikan apa yang berlaku dan orang yang mengkhianati kamu akan dihukum." Di luar, angin kering. Negeri Sembilan membawa debu, tetapi di dalam hati Kamal, tekadnya semakin kuat. Bukti sudah ada di tangan. Langkah seterusnya adalah mengesahkan identiti, lalu memasang jaring undang-undang untuk menangkap pesalah. Pada petang itu, cuaca di Negeri Sembilan kering dan berdebu. Di bilik kerjanya, Inspektor Kamal merenung sampul surat putih yang bertutup dari Makmal forensik. Tangannya bergetar sedikit ketika membuka sampul surat, lalu membaca dengan teliti. Hasilnya jelas. DNA dari serpihan tulang yang ditemui di dapur memasak makanan durian sepadan dengan sampel darah Pak Samad dengan sempurna. Tiada keraguan lagi. Abu itu adalah Abu Azlan. Kamal menutup laporan. Muka dia kelihatan serius. Dia tahu bahwa berita ini akan menghancurkan hati seorang ayah. Beberapa menit kemudian Pak Samad dijemput masuk. Lelaki tua itu duduk di kerusi di hadapan, menunggu dengan mata yang bimbang. "Pak Samad," suara Kamal perlahan, "hasil dari Makmal dah keluar. Serpihan itu betul-betul serpihan Azlan. Kami minta maaf sangat." Pak Samad duduk diam, merenung kertas itu dengan kosong. Bibirnya bergetar, lalu air mata perlahan-lahan mengalir tanpa dapat ditahan. Dia menggenggam penumbuk dengan erat, berkata dengan suara yang perlahan, "Pak Cik dah agadah, tapi bila dengar betul-betul, rasa macam nak pecah jantung nih. Anak saya dibunuh di rumahnya sendiri." Senyap seketika, lalu dia mengangkat muka memandang Kamal dengan mata yang merah. "Inspektor, tolong jangan lepaskan mereka. Azlan mesti dapat keadilan." Kamal menundukkan kepala dengan hormat. "Batnang, Pak Samad. Dengan bukti ini, kami dah ada motif yang kukuh. Sekarang tiba masanya untuk memasang jaring tangkapan." Pada petang itu Kamal mengumpulkan pasukan utama di bilik mesyuarat. Dia menulis perkataan besar di papan, "Operasi tangkap." Identiti mangsa dah jelas. Sekarang sasaran tertumpu kepada pesalah. Dia menerangkan dengan tenang. "Kita akan tangkap mereka berdua serentak supaya tak ada peluang untuk mereka berkomplot. Ini adalah masa yang paling rapuh bagi mereka berdua. Rancangan diatur dengan terperinci. Ladang akan dikepung secara senyap. Semua jalan masuk keluar akan ditutup. Kemudian tangkapan akan bermula apabila ada bukti yang mengesahkan bahwa Borhan berada di dalam rumah besar. Malam operasi tiba. Bulan sabit menyinari samar-samar di langit. Udara sejuk membeku. Beberapa puluh orang polis berpakaian hitam bergerak melalui jalan kecil di tengah-tengah pokok besar. Langkah kaki mereka senyap sepi. Dari tempat pemerhatian laporan masuk, sasaran masuk ke dalam rumah besar sejak sejam lepas. "Inspektor." Kamal memberi isyarat. Anggota mula mengambil tempat. Sebahagian menjaga pintu depan, sebahagian menutup jalan belakang. Yang lain bertaburan di sekeliling kandang durian. Selepas isyarat pendek, pintu depan dan belakang rumah dipecah masuk serentak. Bunyi kayu pecah memecahkan keheningan. Polis bergegas masuk menyalakan lampu suluh ke setiap bilik satu demi satu.
Di tingkat 2, mereka berhenti di hadapan pintu bilik tidur yang berkunci. Kamal memberi isyarat. Dengan tendangan kuat, pintu dipecah terbuka. Cahaya lampu suluh menyinari ke dalam. Suryati dan Borhan kelihatan sangat terkejut. Muka mereka pucat lesi. Suryati menjerit dengan panik, mencapai selimut untuk menutup badan, sementara Borhan coba menjerit bahwa mereka tidak bersalah. Polis tidak memberi peluang. Gari dipasang pada pergelangan tangan mereka dengan serta-merta. Suryati menangis teresak-esak, menjerit bahwa dia difitnah. Borhan coba melawan, tetapi 2 orang pegawai menahannya sehingga dia menyerah kalah. Dalam beberapa menit, mereka berdua dikawal keluar, dimasukkan ke dalam kereta yang menunggu. Halaman depan ladang yang pernah menyimpan rahasia gelap kini terang benderang dengan cahaya dari kereta polis. Pekerja yang bangun hanya dapat melihat dengan terkejut dari jarak jauh. Sebaik tiba di balai polis, Suryati dan Borhan diasingkan ke bilik berasingan. Kamal berdiri di hadapan pasukannya. Suaranya berat. Sekarang kita dah ada segalanya. Hasil DNA, bukti perzinaan, dan tangkapan secara langsung. Cuma ada satu benda lagi yang tinggal. Pengakuan. Dia merenung tajam ke arah papan rekod, lalu menambah, kita akan gunakan strategi psikologi. Kita akan mulakan dengan Suryati. Dengan emosi dia yang rapuh, dia akan runtuh dengan lebih mudah. Pada malam ini, tembok pembohongan mesti runtuh. Di luar, udara di Negeri 9 masih kering dan sejuk, tetapi di dalam balai polis, ketegangan semakin meningkat. Semua orang tahu bahwa babak penyiasatan akan membuka pintu kepada kebenaran yang paling gelap tentang nasib Azlan. Lampu neon putih di bilik soal siasat Balai Polis Negeri 9 menyinari dinding berwarna pucat, membuatkan suasana semakin menekan. Di atas kerusi besi, Suryati duduk lemah longlai. Rambutnya kusut masai, matanya bengkak, dan pergelangan tangannya masih terikat dengan gari. Dia kelihatan seperti bayangan wanita yang pernah dikenali oleh penduduk kampung. Inspektor Kamal masuk dengan tenang, di tangannya ada file dokumen tebal. Dia duduk di seberang, merenung Suryati tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Keheningan itu membuatkan udara semakin berat. Suryati, dia berkata akhirnya, suaranya rendah dan berat. Kamu tahu kenapa kamu berada di sini? Kami tak meneka. Kami ada bukti. Apa yang saya nak dari kamu cuma satu benda, kebenaran. Suryati menarik nafas panjang lalu menggigil. Inspektor, saya tak buat apa-apa salah. Saya cuma istri yang ditinggalkan. Azlan lari sebab hutang. Saya kena jaga anak, jaga ladang seorang diri. Kalau saya rapat dengan Borhan pun, cuma sebab saya perlukan orang tolong. Suaranya bergetar tetapi matanya masih coba menatap lurus, seolah-olah mencari ruang. Kamal membuka file, mengeluarkan gambar hitam putih dari intipan. Dia meletakkannya di atas meja, menolaknya ke arah Suryati. Gambar itu menunjukkan Borhan sedang masuk ke dalam rumah besar tengah malam, lalu keluar semula menjelang subuh. Kalau cuma menolong, Kamal berkata dengan suara dingin, kenapa kena buat senyap-senyap, berulang kali setiap malam. Wajah Suryati pucat lesi. Bibirnya bergerak tetapi tiada suara yang keluar. Akhirnya dia berbisik, dia cuma datang teman saya. Saya takut nak seorang diri. Kamal mengetuk meja dengan jari. Berhenti berlakon. Kami tahu yang kamu dengan Borhan ada hubungan. Bahunya jatuh tetapi dia masih coba bertahan. Saya tak tahu apa-apa. Pasal Abang Azlan. Dia memang dah pergi. Kamal mengambil sekeping kertas lagi. Kali ini adalah hasil dari makmal forensik. Dia membaca dengan suara yang datar, serpihan tulang dari dapur memasak makanan durian di ladang kamu dibawa untuk diuji DNA. Hasilnya menunjukkan ia sepadan dengan darah Pak Samad. Itu bermakna Azlan tak pernah lari kemana-mana. Azlan dah mati. Dan mayatnya dibakar di rumah kamu sendiri. Suryati menutup mulut dengan kedua-dua tangannya. Matanya terbeliak, lalu badannya menggigil dengan teruk. Dia merumut berulang kali, tak betul. Kamal mencondongkan badan ke hadapan. Ini bukan tekaan, Suryati. Ini sains. Soalan saya mudah. Apa kaitan kamu dalam hal ini? Beberapa menit berlalu. Hanya kedengaran suara nafas Suryati yang putus-putus. Dia menunduk, jari-jarinya mencengkam meja. Akhirnya dengan suara yang hampir tidak kedengaran, dia berkata, saya tak bunuh dia, Inspektor. Semua ni angkara Borhan. Dia yang rancang, dia yang bertindak. Kamal merenung tajam. Jadi kamu tahu yang Azlan dibunuh? Suryati terdiam lalu mengangguk perlahan. Saya dipaksa. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu mula bercerita. Kata-katanya tersekat-sekat, kadang-kadang berhenti kerana teresak-esak. Dia mengakui bahwa kehidupan perkahwinannya dengan Azlan dingin dan kosong.
Azlan seorang yang rajin bekerja tetapi jarang memberi perhatian kepadanya. Dia merasa sunyi dan diabaikan walaupun berada di rumah yang sama. Dan pada masa itu Borhan muncul, seorang pekerja muda yang gagah dan pandai berkata-kata manis. Pada mulanya dia cuma tolong kerja, tetapi tidak lama kemudian dia mula memberi perhatian kecil yang selama ini dirinduinya. Kata-kata manis bertukar menjadi racun. Suara Suryati serak. Dari cuma bersembang sikit-sikit ia bertukar menjadi hubungan yang gelap. Borhan cakap saya layak untuk bahagia. Dia cakap Abang Azlan tak pernah pedulikan saya, cakap saya cuma boleh jadi bayangan di rumah sendiri. Kamal mencatat nota lalu bertanya dengan suara yang tegas, bila rancangan itu bermula. Suryati menggigit bibir. Borhan yang mula cakap dulu. Dia cakap kalau Abang Azlan masih ada, kami takkan boleh bersama. Saya tolak, tapi dia terus memujuk. Dia janji semuanya akan jadi lebih baik selepas itu. Mata dia melayang ketika meneruskan cerita. Malam tuh saya yang letak sesuatu dalam minuman Abang Azlan, cuma supaya dia tidur lebih lena, seperti yang Borhan cakap. Selepas Abang Azlan tidur, saya bagi isyarat. Borhan pun masuk ke dalam bilik. Saya tak berani nak tengok, tapi saya tahu apa yang berlaku. Suaranya terputus-putus. Badannya menggigil dengan teruk. Saya cuma tutup mata. Bilik kembali senyap. Kamal merenung wajah wanita di hadapannya lama. Dia tahu bahwa tembok pembohongan mula runtuh, tetapi masih banyak lagi yang belum diungkapkan. Bagaimana Azlan dibunuh, dan kemana bahagian mayat yang lain pergi. Semuanya masih tertutup rapat di dalam diri Suryati. Kamal menutup veil dengan kuat. Kamu dah mula bercerita, dan itu bagus. Tapi saya tahu masih ada benda yang kamu sembunyikan. Malam nih, saya berhenti setakat nih. Esok, kita akan berbual lagi. Semakin lama kamu menyembunyi, semakin berat hukuman yang akan kamu terima. Suryati menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat lesi. Air mata menitis di atas meja. Pegawai masuk mengawal dia kembali ke bilik tahanan. Di koridor Kamal berdiri diam seketika, melihat lampu samar-samar di siling. Dia berasa bahwa tanggung jawabnya semakin berat, tetapi juga tahu bahwa kebenaran semakin hampir. Esok, dia merungut, giliran Borhan pula. Dan saya nak dengar cerita dari mulut dia. Pagi itu, bilik soal siasat kembali dingin membeku. Kerusi besi di sudut bilik kini diduduki oleh Borhan. Tubuhnya sasa, wajahnya tegang. Tetapi pergelangan tangan yang diikat dengan gari membuatkan dia kelihatan seperti dirantai. Matanya mengecil merenung ke arah pintu, seolah-olah mencabar sesiapa sahaja yang akan masuk. Inspektor Kamal masuk dengan veil tebal. Dia duduk di seberang merenung Borhan dengan ketenangan yang membuatkan suasana semakin menekan. Borhan, dia berkata dengan suara yang tenang. Kami dah ada bukti yang cukup. Saya nak dengar cerita dari mulut kamu, tapi ingat, jangan coba nak menipu. Apa-apa yang kamu cakap, kami akan bawa bandingkan dengan bukti. Borhan tersenyum sinis. Bukti apa? Kalau setakat gambar saya masuk rumah Puan Suryati tengah malam, itu bukan kesalahan. Saya nih pekerja yang setia. Kalau majikan suruh teman salah ke. Kamal tidak terpedaya. Dia membuka veil mengeluarkan sekeping kertas. Ini laporan forensik. Serpihan tulang dari dapur memasak makanan durian, kami dah uji DNA. Dia sepadan dengan darah ayah Azlan. Itu tulang Azlan. Borhan dia dah mati dan kamu ada di sana setiap hari. Senyuman sinis di wajah Borhan bergetar, tetapi dia cepat menutupnya dengan ketawa pendek. Walaupun betul Azlan dah mati, kenapa nak salahkan saya? Itu urusan dalam keluarga mereka. Kamal bersandar berkata dengan tenang. Suryati dah bagi keterangan semuanya. Wajah Borhan tegang serta-merta. Dia mencondongkan badan ke hadapan, suaranya meninggi. Dia cakap apa? Dia mesti nak letakkan kesalahan pada saya, kan? Kamal membuka rekod keterangan, membaca beberapa petikan. Saya letakkan sesuatu dalam minuman Azlan, lepas tu Borhan pun masuk ke dalam bilik selepas Azlan tidur. Dia meletakkan kertas di atas meja. Kata-kata itu membuatkan udara semakin berat. Tiba-tiba Borhan memukul meja dengan kuat. Bunyi logam bergegar. Kerusi ditarik ke belakang. Tipu! Dia yang atur semuanya. Dia benci Azlan. Saya cuma ikut arahan. Kalau tak buat dia ugut nak fitnah saya. Kamal merenung tajam, tetapi nada suaranya masih datar. Jadi, kamu mengaku yang ada jenayah berlaku? Borhan menggigit gigi lalu terdiam selama beberapa saat. Nafasnya tercungap-cungap. Bahunya naik turun. Saya tak bunuh dia. Suryati yang teruh. Saya cuma ada di sana. Saya tak ada pilihan.
Kamal tidak melepaskan pandangan. Kalau kamu tak ada pilihan, kenapa selepas itu kamu masih ada di sana? Kenapa setiap malam kamu pergi tidur di rumah dia? Kenapa kamu masih ada di sisi dia? Borhan menunduk sekejap lalu mengaum keluar. Sebab saya dah terjerat dengan dia. Dia buat saya tak boleh kemana. Dia janji kami boleh bersama selepas itu. Saya memang bodoh, Inspektor, sebab percaya dia. Nada suara itu bukan cabaran lagi, tetapi gabungan antara kemarahan dan keputusasaan. Ceritakan pasal malam tuh. Kamal mendesak. Borhan menelan air liur lalu perlahan-lahan bercerita. Suryati yang sediakan minuman. Dia cakap cuma nak buat Azlan tidur lena. Saya tunggu sampai dia bagi isyarat. Bila saya masuk ke dalam bilik, Azlan dah tak sedarkan diri. Saya tak berani nak bertindak sendiri, tapi saya tak halang. Saya biarkan ia berlaku dan itu kesalahan saya. Tangan yang bergari bergetar. Wajahnya tegang. Saya bukan orang yang rancang, Inspektor, tapi saya pun turut serta. Saya tahu saya salah. Kamal menutup veil perlahan-lahan. Akhirnya kamu mengaku. Kamu boleh cakap Suryati yang rancang, tapi kamu tetap sebahagian dari rancangan tuh. Itu bermakna kamu bersalah sama. Borhan merenung lantai. Rahangnya mengetap kuat. Untuk pertama kalinya tubuhnya yang sasa kelihatan rapuh. Kamal bangun, memberi isyarat kepada pegawai di pintu. Bawa dia balik ke bilik tahanan. Soal siasat hari ini cukup setakat ini. Semasa dikawal keluar, Borhan berpaling dengan pantas. Inspektor, percaya saya. Kalau tak ada Suryati, saya takkan buat benda tuh. Dia yang meracuni pikiran saya. Kamal tidak menjawab. Selepas bilik kembali kosong, dia duduk semula, merenung dua timbunan dokumen di atas meja. Satu timbunan adalah pengakuan Suryati, satu lagi adalah pengakuan Borhan. Dua cerita yang saling menyalahkan, tetapi akhirnya bertemu di titik yang sama. Mereka berdua bersalah. Dia menutup veil dengan kuat. Segala kebenaran belum terdedah, Kamal merungut. Bahagian yang paling gelap masih tersembunyi. Macam mana mereka hapuskan mayat Azlan? Soalan itu berlegar di pikiran Kamal. Rancangan soal siasat seterusnya sudah pun diatur. Pada malam itu, bilik soal siasat di Balai Polis Negeri 9 kembali senyap sepi. Lampu neon di siling memantulkan cahaya dingin ke dinding yang pucat. Di atas kerusi besi, Suryati duduk dengan wajah yang letih. Matanya merah, tetapi kali ini tidak banyak air mata. Hanya ada pandangan yang kosong, seolah-olah melihat kembali ke masa lalu yang jauh. Inspektor Kamal membuka veil tebal di hadapannya. Dia memandang Suryati sejenak lalu berkata, Suryati, kamu dah mengaku tahu tentang kematian Azlan, tapi kami masih belum tahu apa yang berlaku selepas itu. Mayat dia ada di mana? Suryati menggenggam tangan dengan erat di atas riba. Badannya menggigil sedikit. Saya tak tahu dengan jelas, Inspektor. Semua tuh Borhan yang uruskan. Kamal menggeleng perlahan-lahan. Jangan menipu lagi. Kami jumpa Abu Tulang di dapur memasak makanan durian. Itu bukti yang mayat Azlan diuruskan di rumah kamu. Saya nak kebenaran. Suara Suryati serak, bukan lagi suara esakan. Saya cuma nampak sebahagian saja. Selepas Abang Azlan dah tak bergerak, Borhan heret mayat dia ke dapur belakang. Saya tak berani nak ikut. Saya sembunyi di dalam bilik, tapi saya dengar bunyi mesin. Bunyi itu buat saya tak boleh tidur selama beberapa hari. Kamal mencondongkan badan ke hadapan. Mesin apa? Suryati menutup muka dengan kedua-dua tangannya. Mesin pengisar makanan durian. Dia cakap itu cara untuk buat semua benda hilang tanpa kesan. Bilik senyap sepi. Ayat itu jatuh dengan berat membuatkan pegawai muda yang mencatat nota turut terdiam seketika. Kamal merenungnya tajam. Kamu nampak dengan mata sendiri? Suryati menggeleng, suaranya hampir berbisik. Tak, tapi selepas itu saya nampak makanan durian yang warnanya pelik. Borhan cakap saya tak perlu tahu. Dia cakap kalau saya diam, hidup kami akan bermula semula. Kamal menarik nafas dalam-dalam, lalu memberi isyarat. Pegawai membawa Suryati kembali ke bilik tahanan. Dia tahu bahwa keterangan ini perlu dibandingkan dengan keterangan Borhan dengan segera. Beberapa jam kemudian, Borhan dibawa masuk. Tubuhnya masih tegak, tetapi matanya kelihatan gelisah. Dia duduk dengan wajah yang mencabar, walaupun jari-jarinya yang terikat mengetuk meja tanpa disedari. Kamal duduk di seberang, membuka buku nota yang baru. Borhan, Suryati dah bagi keterangan. Dia cakap selepas Azlan mati, kamu yang uruskan mayat. Saya nak dengar cerita dari mulut kamu. Borhan tersenyum sinis. Coba membuat dirinya kelihatan tenang. Dia memang nak salahkan saya sentiasa. Padahal semua ni idea dia sendiri.
Kamal merenung lurus. Kali ini saya tak cakap pasal Aidia. Saya cakap pasal mayat Azlan. Kamu buat apa dengan mayat dia selepas itu? Borhan terdiam lama. Akhirnya dia menarik nafas berat, menunduk. Yalah, saya yang uruskan. Malam itu saya gelabah sangat. Badan Azlan besar. Saya takut orang nampak. Suryati pun asyik menangis, tak berani nak buat apa-apa. Saya pun pikir satu-satunya cara adalah dengan buat mayat tu tak dapat dijumpai lagi. Dia berhenti seketika, lalu meneruskan cerita dengan suara serak. Saya guna benda yang ada di dapur makanan ternakan. Saya cincang bahagian yang boleh dihapuskan campur dengan makanan ternakan, lepas tu bagi durian di kandang makan. Tulang yang tinggal saya bawa bakar di dapur. Saya pikir lepas tu dah tak ada apa-apa lagi. Bilik terasa lebih berat. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Hanya kedengaran bunyi pen pegawai yang mencatat nota dengan pantas. Kamal mengetuk jari di atas meja. Suaranya berat. Kamu sedar tak yang pengakuan kamu ni bermakna kamu bukan sahaja sebahagian daripada jenayah, tetapi juga melenyapkan bukti jenayah? Ia jenayah yang sangat berat, Borhan. Borhan menunduk. Rahangnya mengetap kuat. Mukanya pucat. Saya tahu inspektor, tapi saya dah terlanjur jauh. Suryati pun cakap itu je satu-satunya cara untuk kami bebas. Saya memang bodoh sebab percaya dia. Kamal menutup fail dengan sikap yang tegas. Kamu boleh salahkan Suryati, tapi hakikatnya kamu sendiri mengaku yang kamu yang bertindak. Undang-undang akan tentukan peranan kamu masing-masing dan percayalah, tiada siapa yang boleh lari dari kebenaran ini. Borhan tidak menjawab. Matanya kosong seolah-olah menyerahkan diri kepada takdir. Selepas pintu bilik soal siasat ditutup sekali lagi, Kamal duduk lama, merenung dokumen 2 timbunan di atas meja. Satu timbunan adalah pengakuan Suryati, satu lagi adalah pengakuan Borhan. 2 cerita yang berbeza menyalahkan, tetapi akhirnya bertemu di titik yang sama. Mereka berdua terlibat. Mereka berdua bersalah. Pengkhianatan, kebinasaan, dendam, gema dari ladang. Dia menutup fail lalu bangun. Pada malam itu dia memutuskan untuk meringkaskan kertas case itu untuk dihantar kepada pendakwa. Semua bukti, semua pengakuan sudah lengkap. Langkah seterusnya bukan lagi soal siasat tetapi proses undang-undang di mahkamah. Di luar tingkap, ribut habuk dari luar tanah semakin suram. Dalam pikiran Kamal, dia berasa sedikit lega. Kegelapan misteri itu telah didedahkan. Sekarang tiba giliran keadilan untuk bersuara. Beberapa minggu selepas soal siasat terakhir, kertas case itu dihantar kepada pendakwa raya secara rasmi. File tebal yang dipenuhi dengan hasil dari makmal. Gambar yang ditangkap dan pengakuan kedua-dua defendan itu akhirnya sampai ke meja hakim. Kes penangkapan arwah akhirnya dikemukakan ke mahkamah secara rasmi dan berita ini mencetuskan kebingungan di seluruh daerah pengkhianatan, kebinasaan, dendam, gema dari ladang negeri. Negeri pengumpul telah direkam secara rasmi dan media tempatan telah mengambil nota besar. Istri dan pekerja ladang durian telah direkodkan secara rasmi dan media tempatan telah mengambil nota besar. Dikatakan di sini, wartawan berduyun-duyun. Bandar ini. Pekan ini adalah sunyi dan damai, tetapi tidak lagi sunyi dan damai. Selepas kejadian itu, orang kampung yang pernah melihat keluarga itu hanya boleh menggelengkan kepala dalam ketidakpercayaan karena mereka telah melihat keluarga Azlan sebagai pekerja keras. Selepas kejadian itu, saya tidak boleh melihat bahwa keluarga Azlan adalah keluarga yang bekerja keras, tetapi sekarang mereka hanya dapat menggelengkan kepala dalam ketidakpercayaan. Saya tidak pernah mengesyaki sama ada dia benar-benar boleh menjadi orang dengan hati yang begitu hitam dan jahat, kata seorang jiran yang bergelut dengan teruk. Pak Samad, Bapak kepada arwah terpaksa mengurus hari-hari dengan beban yang berat di atas bahunya. Sekarang dia terpaksa menjaga cucunya yang kecil yang masih bertanya bila bapaknya akan pulang ke rumah. Ketika beliau telah didekati oleh wartawan pada hari itu, dia hanya berkata dengan pendek, "Saya inginkan keadilan bagi pihak anak-anak Azlan, supaya roh anak saya dapat tenang di sana." Hari penghakiman dan perbicaraan ke mahkamah. Orang ramai berpusu-pusu di halaman mahkamah daerah itu pada awal pagi. Penduduk kampung telah tiba untuk melihat perbicaraan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dan untuk mengikuti perbicaraan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka mahu melihat perbicaraan dan keadaan mereka dengan mata kepala mereka sendiri dan mendengar secara aktif tentang keadaannya. Ada yang hadir dengan marah, terkejut dan berasa seperti mereka ingin bersolat. Di bilik mahkamah, Suryati duduk di dalam kerusi.
Wajahnya pucat, tubuhnya kelihatan semakin kurus, dia menundukkan kepalanya dan tidak mau melihat sesiapapun. Bersebelahan dengan Suryati, Borhan. Dia duduk dan wajahnya keras dan kelihatan seperti takut kepada sesuatu. Pegawai yang sedang bertugas berada di dalam keadaan yang ketat. Bunyi tukul hakim dan suasana bilik menjadi sunyi dan tegang. Magistrat, yang juga pendakwa, berdiri untuk memulakan perbicaraan itu. Dan dia mula mengimbau segala kejadian yang telah menimpa defendan. Para hadirin sekalian, berdasarkan keterangan dan bukti yang telah diterima oleh semua pihak yang telah membantu kami dan mendengar kes ini, kita telah mendapati Borhan bersalah atas jenayah membunuh Encik Azlan dengan cara berencana dan terancang di mana ia bukan sahaja mengambil nyawa, tetapi juga coba menyembunyikannya dan melakukan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, kata pendakwa. Para hadirin yang sedang menghadiri sesi pendengaran dan perbicaraan itu mula berbisik dan menggelengkan kepala mereka dalam ketidakpercayaan apa yang telah berlaku. Dan seorang lelaki telah berbisik dengan kuat di sebelahnya, mengatakan jika ini benar maka dosa mereka sangat berat bagaimana mereka melakukan jenayah ini. Suryati mula menitiskan air mata, tetapi kali ini dia tidak menangis tetapi hanya duduk dan menundukkan kepalanya dan menggenggamkan kain sapu tangannya dengan kuat. Pada giliran Borhan, dia berkata, saya hanya menjalankan perintah yang diberikan. Saya tidak pernah berniat untuk membunuh, kata Borhan. Hakim meluru untuk memberhentikan mereka daripada berkata apa-apa lagi dengan menggunakan tukulnya. Mahkamah ini bukan tempat untuk melakukan sesiapa. Segala-galanya akan dijatuhkan berdasarkan bukti dan perbicaraan para saksi. Seseorang yang telah memberi keterangan telah menyiarkan perbicaraan di media sosial tentang keadaan di dalam ladang adalah selamat untuk dinikmati seperti apa yang selalu mereka nikmati. Seorang pegawai dari pasukan forensik telah menerangkan tentang pengesahan ujian forensik yang sangat khusus terhadap mayat dan bagaimana ujian DNA telah sepadan dengan mayat arwah dan keluarganya. Di atas screen proyektor, image daripada unit pengawasan telah dipaparkan. Borhan telah keluar dari kemah di tengah malam dan terus menuju ke rumah yang besar. Suasana bilik mahkamah telah berubah sekali lagi, orang ramai berbisik kepada diri mereka sendiri, beberapa orang mengarahkan wajah mereka kepada Borhan. Dan ada yang terkejut dan takut dengan keadaan itu. Pak Samad telah duduk di dalam dewan mendengar dan menonton segala keterangan dan telah menutupkan matanya dalam kesakitan dan telah memegangkan kusyen kerusi untuk dirinya. Salah satu daripada orang awam yang sedang menenangkan dan memujuk untuk menerima keadaan dan perbicaraan ini. Perbicaraan dan pengadilan telah dianjakan lagi sehingga ke petang. Akhirnya hakim telah menangguhkan dan menganjakan perbicaraan itu sehingga ke minggu yang akan datang. Mahkamah harus menangguhkan segala perbicaraan dan akan menjadwalkan perbicaraan yang akan datang untuk mendengar hujah dan hujahan yang akan diberikan oleh pendakwa, katanya sambil mengetuk meja dengan tukulnya. Sebaik saja perbicaraan itu telah ditamatkan, suasana di mahkamah telah menjadi sangat hiruk dan sibuk. Wartawan dan pemberita bergegas mendekati peguam dan orang awam untuk mendapatkan maklumat. Penduduk kampung turut mempersoalkan dan mempertikaikan perbicaraan tersebut dengan alasan yang berbeza. Beberapa orang menjerit menuntut hukuman yang berat, ada yang menggelengkan kepala dengan kesedihan dan kesian terhadap arwah. Ini adalah satu tragedi yang telah berlaku, kata ibu kepada salah seorang daripada orang awam. Semasa di dalam kereta, Suryati mula menitiskan air mata, saya mahu melihat anak saya. Pada hari itu, Kamal masih lagi berada di pejabatnya. Semasa di pejabatnya, terdapat banyak dokumen tentang perbicaraan kes dan penyiasatan kes dan segala nota yang telah dibuat. Beliau menghembuskan nafas yang panjang dan mengakui bahwa kes ini sudah pun semakin menghampiri ke penghujungnya. Dalam perjalanan pulang, Kamal telah menerima message dan panggilan daripada rakan dan pemberita tentang apa yang telah berlaku tentang keadaan kes tersebut. Kamal mula berpikir dan muhasabah diri sendiri. Keadaan dan kes ini bukanlah hanya laporan di atas kertas dan meja, tetapi kehidupan yang telah musnah dan hancur disebabkan oleh jenayah yang telah dilakukan dan bagaimana mahu menghuraikan segala yang ada dalam hati nurani itu. Kamal berasa sedih dan bersimpati terhadap kehidupan yang dilanda malang dan tragedi ini. Kemudian pada malam itu Kamal telah dijemput dan dialu-alukan oleh orang awam dan penduduk untuk menyertai beberapa kegiatan dan amalan untuk 100 hari kematian arwah yang akan dijalankan di balai desa. Penduduk kampung hadir untuk berdoa dan berkumpul bersama dengan berduka dan berdoa untuk keluarga tersebut. Pak Samad duduk di barisan hadapan dengan cucunya. Kita mesti sentiasa ingat dan menghargai segala yang kita ada dalam kehidupan ini, kata imam. Pada waktu petang selepas segala urusan dan kegiatan dan majlis telah tamat, Kamal telah menerima satu panggilan.
Encik Kamal, saya tahu awak buat segalanya demi kebaikan dan segala yang telah berlaku kepada kami adalah kebaikan. Kamal hanya terdiam sebentar, kemudian dia berkata, "Jangan katakan seperti itu. Kami telah membantu kamu dan lakukan segala yang perlu. Awak harus sentiasa kuat demi cucu awak." Kamal hanya mengangguk dan menerima segala ketentuan dan takdir daripada ilahi. Keadaan dan kehidupan mesti diteruskan walaupun kesakitan dan tragedi masih menghantui. Selepas segala yang telah berlaku, segala kemarahan dan ketidakpuasan telah pun reda. Pak Samad telah berpesan kepada cucunya untuk sentiasa beriman dan berdoa kepada Yang Maha Esa. Kemana-mana sahaja mereka pergi, masyarakat sentiasa menyebut tentang ladang maut dan kejadian arwah yang telah mati. Mereka sentiasa ingat apa yang telah berlaku. Setiap tahun segala aktiviti arwah sentiasa disebut dan tidak pernah lupa. Dalam tahun itu Pak Samad selalu berasa terharu dan teringat segala yang telah dilalui oleh anaknya dan segala yang telah dibantu dan dilakukan oleh Kamal. Pada satu hari Kamal melawat rumah Pak Samad, dan mereka berbual panjang dan bersedih. Kamal berpesan, kehidupan mesti diteruskan dan sentiasa mengingati segala pesan dan segala kebaikan. Kamal sentiasa mengimbau tentang apa yang telah berlaku dan berpesan sentiasa kepada seluruh pasukannya untuk melakukan segala kerja dengan berintegriti dan jujur. Setiap urusan perniagaan, majelis perkawinan, mereka sentiasa mengambil kejadian ini sebagai iktibar untuk menjadi lebih berhati-hati dan sentiasa menjaga hati antara satu sama lain. Kes ini telah menjadi satu iktibar untuk negara bahwa kita tidak boleh mengabaikan hubungan keluarga dan jangan berikan ruang untuk orang luar untuk memasuki hubungan kita. Kamal sentiasa berpesan untuk sentiasa menjaga nilai-nilai dan moral di dalam kehidupan. Pak Samad sentiasa menjaga cucunya dan berpesan untuk sentiasa belajar dan berjaya di dalam kehidupan. Ketika musim perayaan dan sentiasa melawat keluarga yang masih ada. Kejadian ngeri ini telah menjadi sebahagian daripada pengajaran dalam kehidupan. Di setiap urusan dan perhubungan serta perbincangan, pasti kejadian dan nama Kamal akan disebut sebagai iktibar untuk sentiasa berhati-hati. Bagi orang muda, mereka hanya ingat kejadian ini sebagai satu kejadian yang dahsyat, tetapi apabila mereka semakin dewasa, mereka semakin menyadari apa yang telah berlaku dan bertambahnya iman di dalam hati. Pada satu hari, seorang guru telah menyebut tentang segala ini sebagai satu pengajaran untuk manusia, terutamanya pelajar-pelajar, bahwa kita harus sentiasa mengingati pesanan ibu, bapa, dan guru. Mereka juga berpesan untuk tidak mendengar hasutan daripada orang luar. Setelah bertahun berlalu, segala kemarahan dan tragedi telah surut di dalam hati, tetapi sentiasa mengingatkan kita tentang segala nilai dan moral. Pak Samad dan Kamal telah bersahabat baik dan Pak Samad selalu berpesan untuk terus membantu orang dan selalu mengingati segala pesanan untuk kebaikan. Pak Samad selalu berpesan kepada cucunya, kita sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama dan sentiasa bertakwa kepada Yang Maha Esa. Kehidupan diteruskan.